ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita berpeluang lagi bersua dan bersiaran dalam kisah seram alam jin. Sebelum kita meneruskan dengan kisah seram daripada pengirim untuk minggu ini, sekiranya korang ada kisah seram yang ingin dikongsikan bersama, tidak kiralah dalam bentuk mesej ke, kiriman audio ke, boleh kirimkan kepada saya menerusi email ataupun talian WhatsApp di paparan skrin sekarang ini. InsyaAllah bila sampai waktunya, saya akan kongsikan kisah seram kiriman korang nanti. Kisah seram minggu ini, pengirim ada sertakan sekali gambar yang dilukis kembali hasil daripada apa yang beliau lihat pada waktu kejadian. Sebelum itu, mari kita dengarkan dahulu kisah daripada pengirim berkenaan yang bernama Saudari Hani. Hani tidak nyatakan kejadian ini berlaku di mana, pada tahun berapa, lokasinya kat mana. Namun, info maklumat yang dikongsikan kepada kita katanya, gangguan ini bermula ketika beliau masih lagi berusia budak-budak lagi. Ketika ini, Hani dan keluarga baru sahaja berpindah ke rumah yang baru, di mana rumah yang baru diduduki ini sebenarnya adalah baru sahaja siap dibuat atas tanah pusaka milik keluarganya. Di sekeliling rumah baru ini memang sangat luas dengan pemandangan sawah padi. Siap kebetulan ada anak sungai lagi dekat belakang rumah. Bagi Hani, di lokasi tapak rumah ini memang syurga buatnya. Yelah kan, dulu mana ada handphone. Jadi faktor environment macam ini memang budak-budak seusia sebaya dengan Hani akan suka sangat-sangat. Tidaklah sehingga keceriaan Hani terganggu apabila peristiwa pertama gangguan itu bermula. Untuk pengetahuan korang semua, rumah ini diduduki oleh mak, ayah, Hani dan adik-beradik yang lain, serta nenek Hani pun ada duduk sama sekali. Di suatu lewat petang, mak dan ayah nak keluar sebentar, nak ke pekan sebab ada urusan yang perlu dilaksanakan. Hani pada awalnya bersungguh-sungguh nak ikut, tapi tak dibenarkan sebab dah lewat petang. Nama pemuda, memberontaklah si Hani ni, menangis-nangis, merau-rau, nak ikut punya pasal. Bila mak dan juga ayahnya tak ambil peduli, merajuklah si Hani ni, terus berkurung merajuk, masuk ke dalam biliknya sorang-sorang. Bagi gambaran yang lebih jelas untuk korang semua, saya akan jelaskan kedudukan Hani dalam bilik pada waktu itu. Pintu bilik Hani tutup. Kemudian dia duduk bersandar pada pintu. Pandangan di depan Hani ada tingkap jenis kayu yang terbuka luas. Jadi dia nampaklah pandangan di luar tingkap tu ada apa? Ada pokok, ada sawah padi. Sedang Hani mengomel-ngomel, membebel-bebel kemarahan sebab tak puas hati lagi dengan mak dengan ayah dia. Dia nampak di kejauhan daripada tingkap biliknya ada sesusuk tubuh wanita sedang perhatikan Hani. Jarak wanita itu daripada tingkap bilik Hani lebih kurang dalam 5 atau 6 meter macam tu. Hani menjelaskan kepada kita, masa ini dia tak berapa nampak sangat muka wanita itu sebab agak jauh. Tapi bila lama kelamaan wanita itu semakin menghampiri dengan tingkap bilik Hani, barulah Hani boleh lihat dengan sedikit jelas rupa wanita itu macam mana bentuknya. Ini adalah lakaran yang dikirimkan oleh Hani buat kita semua. Katanya lakaran ini telah lama dilakarkan, telah lama disimpan oleh Hani daripada dulu sampailah Hani sekarang ni. Kini baru Hani buka semula atas tujuan semata-mata nak kongsikan bersama-sama kita semua. Katanya rupa paras wanita itu nampak agak cantik. Mukanya putih macam orang pakai bedak tebal, macam opera Cina. Bibirnya pula teramat merah-merah kemarahan. Cuma mukanya tak dapat nak tengok full sebab separuh daripada muka wanita itu tertutup dengan rambut yang panjang. Walau bagaimanapun, jelas kelihatan wanita ini sedang melemparkan senyuman ke arah Hani. Hani pada awalnya agak membebel-bebel jugalah pada wanita itu. Yelah, nama pemuda, budak tengah marah, tengah hot temperature, tengah melentir sebab tak dapat ikut jalan. Hani pun marahlah. Apa tengok-tengok?
Ada hutang ke? Ada hutang tu saya tambah je. Lebih kurang macam ni lah. Apa tengok-tengok? Marah si Hani pada wanita di luar tingkap tu. Tidaklah sehingga bila mana wanita itu masuk ke dalam ruangan lega dalam bilik Hani, terus Hani automatik terkedu, terdiam 1000 bahasa. Sebabnya macam mana wanita itu boleh masuk ke dalam bilik, sedangkan dari tadi wanita tu tak ada pun menunjukkan reaksi memanjat tingkap. Masa ini baru Hani sedar ini bukan manusia. Dengan jelas rupanya wanita ini melayang, tidak menjejakkan kaki ke tanah. Pakaiannya pula tidak menunjukkan ada tangan ataupun ada kaki. Tak ada tangan, tak ada kaki. Hanya menampakkan sepasang kain putih, kepala dan rambutnya saja boleh dilihat oleh Hani. Hani dah mula ketakutan, tapi apakan daya, dia tetap tak boleh nak menggerakkan badan dia. Walhal susuk wanita jin syaitan itu sudah semakin terlalu hampir dengan Hani. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib berkumandang. Wanita jin syaitan itu pun lenyap, hilang serta-merta, seolah-olah seperti terpukul oleh azan tadi. Barulah Hani ini boleh menggerakkan badan dia. Dia pun menangis dan keluar daripada bilik mencari neneknya di ruang tamu, menceritakan apa yang dilalui dan apa yang Hani nampak dalam bilik tadi. Ketika inilah Hani baru dapat tahu kebenarannya, yang mana nenek bagi tahu pada Hani bahawa bukan Hani orang yang pertama nampak jin syaitan wanita itu. Akan tetapi sejak rumah ini tak siap lagi, boleh dikatakan hampir semua orang kampung yang melewati tapak rumah ini akan nampak ada seorang wanita berkain putih dalam tapak bilik Hani ni. Tapak bilik Hani ni dah sebati dengan wanita jin syaitan tu. Nampak tak korang semua? Sudah ada penghuni asal sebelum mereka berpindah lagi. Namun bukan itu sahaja gangguan dalam bilik ini. Ada lagi gangguan yang lain. Sebagai contoh, masa Hani sedang tidur, pernah juga Hani ni diganggu dengan selimut kena tarik masuk bawah katil. Sedar-sedar tak berselimut. Lepas tu pula ada kalanya tengah tidur ni, bila terjaga depan mata, terkejut Hani sebab ada benda seperti makhluk pendek tengah tenuh Hani dekat atas katil. Bukan itu sahaja, Hani juga pernah nampak tahu ada lembaga berwarna hitam tengah bermain tombol pintu dalam bilik dia. Macam tu. Punyalah banyak gangguan dalam bilik Hani ni. Tetapi antara banyak gangguan, ada satu gangguan yang membuatkan Hani betul-betul rasa takut, membuatkan Hani betul-betul serik dah nak bermalam tidur di dalam biliknya. Begini situasi gangguan tu. Satu malam, Hani ni sedang tidur dengan lena. Entah macam mana dia terjaga tahu sebab kedengaran macam ada satu suara yang ajak dia berbual. Hani cuba pejamkan mata, tak nak layan suara tu. Dia cuba endahkan sebab dia tahu ini mesti gangguan jin syaitan. Tapi suara tu tetap mendesak Hani. Tetap juga suara tu paksa Hani untuk dengar. Nak tahu tak apa yang diperkatakan suara tu? Suara tu berkata-kata dengan suara yang sangat menakutkan. Tak nak tengok muka aku ke? Aku tahu kau takut. Tengoklah muka aku, Hani. Weh, gila lah. Sampai macam tu Hani kena sakat. Walhal dia ni budak lagi. Budak-budak juga. Budak-budak zaman dulu, budak-budak cili padi. Tak macam budak-budak sekarang. Budak-budak zaman sekarang ni budak-budak penakut. Hani pun memberanikan diri dia cuba membuka matanya sedikit demi sedikit. Dalam kegelapan malam, dia lihat ada sesusuk tubuh menyerupai seorang lelaki tua bertongkat dengan muka yang sangat mengerikan, sedang menatap, sedang merenung melihat ke arah Hani yang sedang baring di atas katil. Bisikan suara itu terus menerus berbisik di belakang telinga Hani. Masa ini Hani betul-betul tak kuat. Hani dapat rasakan tahu diri dia ni macam nak pingsan. Jadi sebelum diri dia pingsan, sebelum shutdown, Hani pun bangun kelang kabut, terus serta-merta keluar daripada bilik. Disebabkan gangguan yang sedemikian rupa menjadi alasan yang kukuh buat diri Hani untuk tidak lagi tidur di dalam biliknya sehinggalah sekarang, tahun 2023. Ni
tahun 2023 masih lagi Hani tinggal di rumah yang sama. Bilik tu pun ada lagi. Bila Hani dah semakin dewasa, maklumat dan info disampaikan kepada Hani oleh orang tuanya. Mereka kata sebenarnya tapak rumah ini dulunya agak keras. Sebab orang-orang tua di kampung berasa pendapat bahawa tapak rumah mereka ini adalah bekas laluan makhluk jin syaitan berkeliaran. Benar atau tidak, wallahu a'lam. Ini orang-orang tua kampung yang kata. Bukan Hani yang kata, orang-orang tua di kampung yang kata. Dalam waktu yang sama, Hani juga berkongsikan kepada kita sedikit nasihat. Yang mana nasihat ini bukan sebarang nasihat yang biasa-biasa. Sebab Hani juga pernah melalui nampak keadaan situasi itu berlaku dalam rumahnya. Nasihat Hani berbunyi seperti ini. Jangan biarkan makanan di meja makan tidak ditutup dengan tudung salji. Kalau nak tutup pun biarlah dimulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih Hani. Kata Hani, pernah terjadi dalam rumah dia dulu, tutup makanan dengan tudung salji tapi cuai tak baca bismillah. Nak tahu tak apa kesannya? Kesannya Hani dapat lihat ada jin syaitan sedang bertinggi atas makanan di atas meja. Ini adalah lakaran yang dikirimkan juga oleh Hani. Lakaran ini menunjukkan apa yang Hani nampak tahu. Bukan rekaan daripada imajinasi dia. Kata Hani, dia nampak. Ini lakarannya. Dia nampak jin syaitan tu bertinggi atas meja makan. Jadi kata Hani, bacalah bismillah setiap kali hendak tutup makanan. Tak kisahlah tutup pakai tudung salji ke, pakai pinggan ke, mangkuk ke, mulakan dengan bacaan bismillah. InsyaAllah, moga juadah rezeki makanan kita itu terpelihara daripada kemudaratan di sekelilingnya. InsyaAllah, atas izin Allah SWT. Itulah kisah yang dilalui oleh Hani. Bilik puaka, bilik berhantu di dalam rumahnya, yang mana pada awal yang dulu boleh tidur dengan selesa, tetapi tidak berkekalan lama kerana kehadiran makhluk jin syaitan yang menjadikan biliknya sebagai transit untuk gangguan-gangguan terhadap manusia yang beristirahat di dalamnya. Kejadian gangguan ini adalah masih lagi aktif, bermaksud gangguan di dalam bilik rumah itu masih lagi berlaku sehingga sekarang ni tahun 2023. Maka oleh sebab demikian, kami semua berdoakan moga Hani bersama keluarga tabah dalam menempuh ujian, sabar dalam mencari jalan penyelesaian, dan semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki serta dipermudahkan urusan. Sebelum itu, dengar sini baik-baik. Sebelum kita menutup tirai, dengar sini. Hani ada kata, masa itu dekat tingkap dia nampak wanita itu cantik, tapi makin lama makin menyeramkan. Sebab senyuman dia macam nak jadi terlalu lebar. Faham tak maksud dia? Okey, baik, macam ni. Daripada ayat ini, saya cuba lakarkan muka wanita itu hasil daripada lukisan yang dikirimkan oleh Hani kepada kita, supaya menepati kriteria gambar yang Hani masukkan. Korang cuba saksikan gambar yang saya edit ni. Sebelum itu, jangan lupa tekan button subscribe, share dan juga like supaya bertambahnya warga penonton yang bakal menjadi sebahagian keluarga KSAJ. InsyaAllah, atas izin Allah SWT, kita akan bersua, kita akan bersiar kembali dengan kisah seram yang berikutnya dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat hasil edit gambar yang saya masukkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyazzurun.
الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.